Ya, saya menjemput Yang Hormat Batu Gajah, Ambung. Ya, terima kasih ya Datuk Pengerusi ya. Tadi saya memulakan ucapan dengan merujuk kepada putaran bekalan di 6 Jabatan Perdana Menteri. Saya rujuk kepada sebanyak 30 juta yang diperuntukkan untuk menampung kos operasi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Datuk Pengerusi, kemudahannya ETS ya, yang telah dilancarkan pada bulan Ogos 2010 telah membolehkan ya penduduk-penduduk di Ipoh menggunakan kemudahannya untuk pergi ke Kuala Lumpur dan dengan ada juga laluan ke Seremban. Tapi saya dan Yang Berhormat Ibu Barat tadi saya ada menyatakan bahawa kami seringkali menggunakan kemudahan ETS yang selesa dan bersih. Tapi maklum balas daripada orang ramai adalah kos tambangnya adalah terlalu tinggi ya. Dia perkhidmatan ini dibagi kepada 3 jenis tambang: platinum, gold dan silver. Platinum berjumlah RM45 sehaluan dari Ipoh ke KL Central, gold RM35 dan silver adalah RM25. Saya memohonnya agak cepat ya meneliti semula tambang kos ini, sebab saya rasa kalau kita nak menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam, ia bukan saja accessible, tetapi perkhidmatan ini juga mestilah affordable. Kalau kita tengok ya, seringkali orang ramai ya terpaksa memilih jadual waktu ya, sebab Datuk Pengerusi jadual waktu berbeza mengenakan kos tambang yang berbeza ya, terutamanya hari Minggu ya. Kalau ambil perkhidmatan ETS jam pukul 2 petang ya, selalunya penuh ya. Jadi ya, sebab pukul 2 petang adalah tambang yang paling murah ya, RM25. Perhentiannya adalah lebih banyak berbanding dengan tambang untuk kategori platinum dan gold. Tapi untuk membolehkan lebih ramai orang menggunakan perkhidmatan awam, saya haraplah boleh diselaraskan, direndahkan kos tambang tersebut. Lebih-lebih lagi sekarang kita telah hentikan shuttle train. Sebelum ini ada shuttle train dari Ipoh ke Kuala Lumpur, tapi telah dihentikan. Dan sekarang orang ramai tak ada pilihan kecuali menggunakan ETS ya. Jadi waktu-waktu yang disediakan untuk tambang yang murah RM25 dari Ipoh ke Kuala Lumpur sehari ya. Contohnya hari Isnin sampai Khamis hanya 2 kali laluan sahaja. Tapi untuk gold ya, di mana tambang ada RM35 adalah 4 kali laluannya. Jadi saya haraplah pihak kementerian cepat boleh meneliti semula tambang ini. Di mana saya menyambut baik perkhidmatan ETS, akan tetapi kosnya agak tinggi ya. Dan mengapakah tambang ya untuk warga tua ya bukan diberi diskaun 50% yang berumur 60 tahun ke atas, hanya diberi 30%-nya. Jadi saya pohon diambil perhatian perkara ini juga. Dan perhentian di stesen Batu Gajah ya. Saya sebelum ni ada bangkitkan pertanyaan dalam Dewan di mana ada orang penduduk yang meminta agar perhentian kereta api boleh menggunakan semula stesen lama Batu Gajah ya. Tapi kementerian telah menjawab tidak akan berbuat demikian dan tidak akan kaji semula. Jika sedemikian, apakah pihak kementerian akan menyediakan feeder bus yang percuma kepada penumpang-penumpang yang turun di stesen bas yang perlu pergi ke Bandar Batu Gajah tersebut? Sebab buat sekarang hanya ada taksi yang kena membayar 8 hingga RM10 ya tambang taksi. Saya rasa itu terlalu memberatkan dan membebankannya. Datuk Pengerusi, saya ingin seterusnya merujuk kepada perkara berkenaan Puspakom ya. Mungkin pihak kementerian boleh menjelaskan ya sama ada Puspakomnya ini kuasa eksklusif diberi untuk memeriksa kenderaan ini, boleh dipertimbangkan semula. Sebab monopoli pemeriksaan kenderaan ini telah dilanjutkan sehingga tahun 2024. Sebelum ini kata akan ditamatkan, tapi sekarang telah dilanjutkan. Dan baru-baru ini telah mengumumkan bahawa sekarang buat pemeriksaan kenderaan di Puspakom kena buat appointment dulu, Datuk Pengerusi. Kononnya untuk mengurangkan masa menunggu. Tapi yang hakikat sebenarnya adalah masalah tidak mampu Puspakom menyediakan kemudahan untuk orang ramai.
tidak mampu menampung begitu banyak kenderaan yang perlu dihantar untuk pemeriksaan. Jadi saya rasa adalah baik sudah tiba masanya mengkaji semula perjanjian konsesi itu. Kalau ada ruang, pataukan monopoli Puspakom ini. Sebab telah dilanjutkan hingga 2024. Ini telah membebankan orang ramai. Datuk Pengerusi ada yang mengadu kepada saya di mana pemeriksaan di Gopeng yang telah dilaksanakan secara temu janji bulan Februari yang lalu. Mereka telah buat temu janji. Lepas tu pemeriksaan gagal, mereka kena buat temu janji lagi. Baru boleh bawa kereta masuk semula. Dan mereka kena balik. Tak boleh pada hari yang sama sebab tarikh temu janji dah habis untuk tarikh tersebut. Pada hari tersebut. Ini amat menyulitkan dan membebankan. Dan ada yang mengatakan mereka tidak mengetahui telah dilaksanakan pemeriksaan kenderaan dan melalui temu janji ini. Jadi saya rasa pihak Puspakom memberi kenyataan bahawa ini untuk mengurangkan masa menunggu. Baik untuk pemilik kenderaan, tidak perlu menggunakan orang tengah. Tapi hakikat sebenarnya ialah Puspakom tidak dapat menampung kenderaan yang begitu banyak yang dihantar untuk pemeriksaan dalam jangka masa tersebut. Oleh itu, saya rasa sudah tiba masa untuk membuka agar lebih banyak syarikat yang boleh menjalankan pemeriksaan kenderaan ini. Datuk Pengerusi, saya rujuk ke B4 Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana ada satu putaran untuk persediaan awal pilihan raya umum ke-13. Datuk Pengerusi, persoalan sekarang adalah apakah SPR benar-benar mau memastikan satu pilihan raya yang adil dan bersih dijalankan, Datuk Pengerusi. Sebab kita tengok laman web visi SPR untuk menjadi institusi demokratik yang cemerlang dan mendapat kepercayaan rakyat. Tapi pada masa ini orang ramai rakyat tidak percaya. Tidak percaya dengan SPR, Datuk Pengerusi. Telah hilang kepercayaan dan keyakinan dan kemampuan SPR menjalankan pilihan raya yang bersih dan adil. Perkara yang sangat mudah, Datuk Pengerusi. Kalau kita tengok laporannya, laporan jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya yang dibentangkan baru-baru ini, Datuk Pengerusi, di mana ada menyatakan daripada 10 cadangan yang awal show oleh jawatan kuasa ini di dalam laporan yang dibentangkan pada sesi masyarakat yang lepas, 6 daripadanya tidak dipersetujui oleh SPR, Datuk Pengerusi. Jadi ini telah menimbulkan persoalan, apakah SPR ini sebenarnya mau memastikan satu pilihan yang bersih dan bebas, atau hanya ingin menjaga kepentingan pihak kerajaan sahaja, untuk membantu pihak kerajaan mengekalkan kuasanya sahaja. Kerajaan saya masukkan ialah Barisan Nasional, Datuk Pengerusi. Sebab saya rasa tak ada negara lain yang mempunyai SPR yang begitu bercanggah pendapat dengan NGO dan parti politik pembangkang ini untuk mencapai satu pilihan raya atau mengadakan satu pilihan raya yang bersih dan adil dan bebas. Tak ada negara yang lain mempunyai SPR sedemikian kecuali SPR Malaysia ini. Datuk Pengerusi, ini amat mengecewakan. Dan apakah yang akan dilakukan oleh SPR berkenaan penemuan yang dilaporkan dalam penyataan minoriti oleh 3 orang ahli pakatan yang berada dalam PSC ini, Datuk Pengerusi, di mana daftar pemilih nampaknya masih kotor, di mana ada pemilih di kawasan yang telah dipindah ke kawasan pilihan raya yang lain tanpa dimaklumkan, dan ini adalah melanggar Akta 72 dan 74 Akta Pilihan Raya. Apa yang akan dilakukan oleh SPR? Bagaimana pula dengan 42 orang pemilih yang dalam laporan penyataan minoriti ini menyatakan ia adalah pengundi yang ragu? Apa akan yang dilakukan oleh SPR sebelum pilihan raya dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apakah yang akan dilakukan berkenaan pengundi yang melebihi 100 tahun tersebut? Ini kalau daftar pemilih yang begitu kotor ya, yang masih begitu kotor dan meragukan, bagaimanakah SPR boleh menyatakan visinya mau menjadikan satu institusi yang cemerlang dan mempunyai kepercayaan rakyat terhadapnya untuk menjalankan tugas yang paling asas, memastikan satu pilihan raya yang adil dan bebas.
Oleh itu saya pohon penjelasan perkara ini dan saya rasa SPR harus membersihkan daftar pemilih ini dalam segera dan bekerjasama dengan semua pihak, dengan bersih, dengan parti politik semua. Pakatan ini dan bukan bersikap begitu menentang terhadap bersih atau pengusi. Sehingga sekarang telah diumumkan bersih akan melancarkan perhimpunan bersih ketiga 3.0, duduk bantah. Jadi saya rasa sedunia sedang juga melihat perkembangan politik dalam negara ini. Adalah baik kalau Yang Amat Berhormat benar-benar mau menjadikan Malaysia the best democracy in the world dengan easy. Yang paling asaslah pelaksanaan satu pilihan raya yang bersih dan adil. Perlu dijamin ya. Dan tanpa keganasan. Dan daftar pemilih harus dibersihkan dan segala tuntutan orang ramai berkenaan kelemahan mekanisme sistem pilihan raya harus diambil tindakan sebelum pilihan raya ke-13 dipanggil. Itu saja Datuk Pengerusi.